Saudara, lintas langsung pertama hari ini kita ke Bumi Kenyalang. Dalam usaha mencairkan pembentukan dan pengurusan dana kekayaan negara sendiri, Sarawak menjadikan Norway sebagai contoh. Perinciannya kita terus saja bersama Vanessa Marin di sana. Vanessa, silakan. Ya, Tika, Sarawak akan mencontohi Norway dalam usaha menjayakan pembentukan dan pengurusan dana kekayaan negara sendiri menerusi Sovereign Wealth Fund. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, Norway dipilih kerana telah diiktiraf secara meluas yang telah diuruskan dengan standard tadbir urus tertinggi sejak penubuhannya pada 1996. Katanya Sovereign Wealth Fund yang turut dipanggil The Government Pension Fund Global yang dibentuk untuk menguruskan wang minyak negara juga diuruskan oleh pengurusan pelaburan Bank Norges. Jelasnya dana itu menerima suntikan pertama wang minyak sebanyak 2 bilion krona daripada kerajaan Norway pada 1996 dan pada 2021 ia melaporkan jumlah nilai bernilai 1.34 trilion dolar Amerika dengan semua pelaburan dalam ekuiti dan hartanah di luar negara. Premier Sarawak berkata demikian dalam pertemuannya dengan Wakil Kementerian dan Pegawai Pengurusan Pelaburan Bank Norges di ibu pejabat bank itu di Norway. Lawatan 2 hari Datuk Patinggi Abang Johari ke Norway adalah sebahagian daripada jadual perjalanan mingguan beliau ke Eropah yang menyaksikan beliau diberi penghormatan untuk menyampaikan ucap tama pada sidang kemuncak dan pameran hidrogen dunia 2022 di Rotterdam di Belanda awal minggu ini. Cadangan untuk mewujudkan Sovereign Wealth Fund kerajaan negeri adalah mengikut penanda aras banyak dana serupa di seluruh dunia, terutamanya dari Norway. Memandangkan ia mempunyai pengalaman sekitar 25 tahun dalam membangunkan dana itu. Dengan sumber ekonomi serupa dari hasil minyak dan gas dan kuasa hidro Norway dan Sarawak mempunyai hala tuju peralihan tenaga yang sama daripada kebergantungan daripada bahan api fosil kepada sumber tenaga boleh diperbaharui. Hadir sama dalam lawatan tersebut ialah Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Ugah Embas, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hibni, Peguam Negeri Datuk Seri Talat Mahmud Abdul Rashid dan Setiausaha Kewangan Negeri Datuk Seri Dr. Wan Lizozman Wan Omar. Perkhidmatan bas di kawasan bandar masih relevan dan membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin menambah, perkhidmatan bas juga berperanan penting dalam memudahkan urusan penduduk di pedalaman bergerak ke bandar khasnya di Bintulu. Beliau berkata demikian pada perasmian Majlis Pelancaran Operasi Bas Berhenti-Henti dan program subsidi bas kadar rata RM1 di Bintulu. Jelas beliau, sejak pelaksanaan tersebut 4 Mei 2020, jumlah kumulatif penumpang bas berhenti-henti ini telah menunjukkan kemajuan ketara. Nampaknya sambutan adalah baiklah, kurang lebih ada 150 orang sehari. Kalau kira dalam sebulan ada 4,500. Kalau purata 150 penumpang sehari, bermakna dalam sebulan adalah 4,500. Ini ada satu angka yang agak besar juga lah. Dan memanglah hasrat kerajaan kita untuk menambah perkhidmatan bas di dalam bandar-bandar kita. Untuk kawasan Bintulu, bas akan bergerak sehingga ke kawasan daerah Tatau, Subauh dan Kuala Tatau dengan 3 laluan dan tambang kadar rata sebanyak RM1 sahaja yang akan dikenakan oleh semua syarikat pengangkutan. Kerjaya yang lazimnya melibatkan wanita hari ini telah mengalami perubahan ketara apabila kaum lelaki juga turut menyahut cabaran kerjaya dalam bidang kejururawatan. Cabaran bagi kaum lelaki dalam bidang itu tetap ada, terutamanya apabila tidak mempunyai keluarga maupun asas pengetahuan dalam bidang perubatan. Namun walau apapun cabaran dalam profesen jururawat, tidak mematahkan semangat kaum lelaki untuk berkhidmat demi negara. Bagi penyelia jururawat Hospital Umum Sarawak, Andy Lim, 42 tahun, kerjaya sebagai jururawat selama 17 tahun sememangnya mencabar, khususnya apabila melayani pesakit yang dimasukkan di hospital yang memerlukan semangat dan meyakinkan mereka dengan perkhidmatan yang diberikan. Kita memproduce
produk yang baguslah kepada pesakit dengan keluarga mereka. Bila mereka admit to the ward, memang mereka sangat down lah. Jadi so kita mesti beli semangat. So untuk beli semangat memang kita perlu confident, okay, dengan satu hati yang baik. Bagaimanapun, bagi Barry Brown Angkum, anak Robert Bedali, kerjaya yang bermula 14 tahun lalu merupakan pengalaman kerja yang menarik selain beliau berbangga dengan profession sebagai jururawat kerana pada masa kini lebih ramai rawat sedunia peringkat Negeri Sarawak di HUS Kuching hari ini. Terdahulu, pengarah HUS Dr. Ngian Hee Ung menyeru semua jururawat agar lebih bersabar dalam melaksanakan tanggungjawab dengan mereka terhadap pesakit selain menjalankan amanah tanpa mengira situasi. Sementara itu, jururawat antara profesyen yang menuntut banyak pengorbanan demi memastikan kesihatan dan kebajikan pesakit, tidak kira di hospital kerajaan maupun swasta, sentiasa terjaga. Menghargai komitmen para jururawat, pengarah Hospital Miri Dr. Jack Wong terus menyeru agar jururawat terus melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi. Beliau berucap demikian ketika majlis perasmian sambutan Hari Jururawat tahun 2022 di bilik seminar jururawat Hospital Miri. Sehubungan itu, Dr. Jack Wong juga mahu para jururawat mengekalkan prestasi baik sedia ada dalam perkhidmatan dan mengamalkan semangat kerjasama yang tinggi. Nurses is not just in hospital, right? We have those in klinik kesihatan. We also have those working in other centers. Yeah, kita juga ada yang kerja di private hospital, right? So all these us are nursing professions, and we should all work together. Untuk memastikan perkhidmatan jururawat untuk terus relevan, beliau mahu agar jururawat sentiasa meningkatkan kemahiran diri menerusi pelbagai kursus sama ada secara bersemuka atau dalam talian. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa untuk perkembangan di Sarawak.